السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-35, Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, Adabun wa Huququn Bainal Muslimin. Itu hadis yang berkaitan dengan hak-hak sesama Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasabi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling berdengki, saling menipu, saling marah ataupun saling marah memarahi, ataupun saling membangkitkan kemarahan, dan saling memutuskan hubungan silaturahim. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Ini saya terjemah sepatah lalu dulu, sebab ini dia ada beberapa terjemahan. Janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seseorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak harus menzaliminya, tidak harus mengabaikannya, tidak harus mendustakannya, dan tidak harus menghinanya. Takwa itu di sini, seraya Nabi mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang Muslim dikatakan jahat jika dia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis yang ke-35 mengikut urutan, mengikut susunan yang telah disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Matan Arba'in. Yang mana hadis ini kalau kita tengok, mana dia sebenarnya ada hubung kait juga dengan hadis sebelum ini. Kalau hadis sebelum ini yang berkait dengan bagaimana kita nak menghindari, nak tolak kemungkaran itu. Dan perkara yang disebut dalam hadis 35 ni sebenarnya adalah perkara mungkar juga. Bagaimana kita nak elak perkara mungkar, sebenarnya dia ada kaitan. Cumanya hadis ni kita nak tengok mana dalam konteks selain daripada menolak kemungkaran, hadis ni kita nak lihat dari sudut bagaimana nak menjamin kesejahteraan, keharmonian masyarakat itu, dan untuk mencapai darjah iman yang tinggi. Dari sudut hadis ini, sudut kedudukan, kepentingan dan pandangan ulama, secara sepintas lalu Imam Nawawi ada sebut, ada hurai hadis ini, yang mana sebelum dia bincang hadis ini, dia sebut sebagai mukaddimah pada hadis ini. Dia kata hadis ini mengandung manfaat dan faedah yang sangat banyak. Dan agung sentuhannya untuk kegunaan umat Islam secara khusus dan secara amnya untuk manusia sejagat. Jadi mengikut pandangan umum Imam Nawawi, mana hadis ini sangat besarlah manfaat dia. Kalau kita praktikkan dalam kehidupan kita, sangat besarlah sesuatu yang disentuh oleh hadis ini
sama secara khususnya kepada umat Islam dan secara umumnya untuk manusia sejagat. Atau lebih kita kata hadis ini Nabi nak ajar mana sifat kira-kiranya universal, sifat yang mana sesuai untuk semua manusia, kebaikannya, bukan khusus pada orang Islam saja yang Nabi sebut ini. Mana kalau orang kafir pun boleh buat ni, dia akan dapat mengecapi sebuah masyarakat yang baik, sebuah masyarakat yang harmoni. Yang mana melalui hadis ini Nabi SAW memperingatkan umat Islam berkenaan faktor kerenggangan dan permusuhan umat manusia, dan dalam masa yang sama Nabi menekankan nilai-nilai yang akan membawa umat Islam ke mercu tamadun manusia, iaitu perpaduan dan setia kawan seagama, tanggungjawab seagama, ketakwaan, mendidik diri agar menjauhi segala bentuk kezaliman dan kejahatan, dan mendidik diri menghormati orang lain. Ini beberapa perkara dalam hadis ini secara umum lah, kita sebut secara umum mengikut pandangan ulama. Kerana yang ditekankan dalam hadis ini adalah bagaimana manusia, sebab manusia ni dia nak naik tinggi sampai ke mercu tamadun, untuk meningkat jadi masyarakat madani, kita kata dia mesti berfikir. Manusia ni nak maju mesti berfikir. Bagaimana manusia boleh berfikir kalau sesama manusia sentiasa bermusuhan? Kalau sesama manusia itu sentiasa berlaku peperangan, kalau sesama manusia sentiasa berlaku rasa tidak puas hati, rasa sakit hati, kita kata rasa tidak tenteram, bagaimana manusia nak bertamadun? Bagaimana manusia nak maju? Terlebih dahulu kita perlu fahamlah daripada hadis ini, Nabi nak sebut bahawa manusia nak maju dia mesti selesai dulu hubungan sesama manusia itu. Dia mesti selesai dulu. Kalau manusia gagal mengikat hubungan sama manusia dengan ikatan mawaddah, kasih sayang yang lebih tinggi, dengan ikatan iman, agama, manusia tak akan maju. Manusia tak akan maju. Kalau saling balas, tidak ada toleransi, tidak ada tasamuh, tidak ada tolak ansur, tak mungkin manusia akan maju. Mai kita kata tak boleh selih sikit, cara nak balas, tak boleh selih sikit, cara nak tunjuk perasaan misalnya, kalau begitu tak akan maju lah. Bahayalah kalau mudah sangat berlaku gitu. Jadi perkara itu boleh berlaku jikalau setiap anggota masyarakat itu gagal memahami tanggungjawab dia, tugas dia. Itulah maknanya kepentingan hadis ini, penekanan yang Nabi nak sentuh dalam hadis ini itulah. Selain daripada itu, Nabi juga memperingat dan menyuburkan nilai kewaspadaan. Selain daripada itu, Nabi, sebab dalam hadis ini Nabi SAW mana kaitkan dengan hukum haram, Nabi kaitkan dengan hukum agama dalam hubungan sesama manusia yang kita akan bincang secara detail lah selepas pada ini. Jadi dalam hadis ini juga dia ada unsur sebagai tazkir atau tazkirah. Nabi nak memperingatkan dan nak menyuburkan nilai kewaspadaan, biar kita beringat sentiasa waspada sama. Jangan biar ada kesalahan yang kita buat dalam masyarakat yang berkait dengan orang lain. Hadis ini juga sebagai penanda aras yang jelas dalam rangka dan membentuk budaya hidup individu yang mendakwa sebagai Islam itu, yang mendabik dada sebagai muttaqin dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia dakwa Islam, dia dakwa dia sebagai muttaqin, orang taat pada Allah, tetapi ciri-ciri yang Nabi sebut dalam ni tak ada pada dia, bahkan bercanggah dengan makna hadis ni, maka hakikatnya dia tu bukanlah seorang Muslim yang sebenar. Hakikatnya dia bukanlah seorang muttaqin yang sebenar. Hakikat dia itu bukanlah seorang yang taat, betul-betul taat pada Allah. Jadi dengan erti kata yang lain, hadis ini boleh menjadi satu ukuran lah untuk kita mengukur diri kita. Apakah kita ni benar-benar hidup beragama seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi? Bagaimana kita nak ukur? Inilah antara hadisnya, walaupun banyak lagi hadis-hadis yang lain. Baik, seterusnya kita nak tengok pula kepada huraian dari segi bahasa hadis, lafaz hadis tu. Kita nak faham satu-satu kalimah dia tu, yang penting. Yang mana di awal sabda Nabi sebut la tahasadu, janganlah kamu saling berdengki. Apa maksud la tahasadu? Ini kita nak faham bahasa hadis. Nabi sebut gitu, janganlah kamu saling berdengki. Ulama menterjemahkan, ini saya terjemah daripada asal teks Arabnya,
dengan erti janganlah engkau mengharapkan kehilangan nikmat dari orang lain. Itu makna dengki, intipati dia. Itu sebenarnya makna dengki. Janganlah engkau mengharapkan kehilangan nikmat dari orang lain. Lepas ni kita akan bincang secara khusus lah, mengikut ulama tarbiyah, ulama pendidikan. Dalam kitab-kitab tarbiyah disebut, dihuraikan makna dengki ni ada siapa 5 tak lah yang kita boleh lihat untuk kita ukur diri kita. Jadi la tahasadu dengan erti janganlah engkau mengharapkan kehilangan nikmat, yakni kesenangan dari orang lain, yang mana dalam bahasa ringkasnya dengki. Jadi dengki itu hakikatnya makna begitu, mengharap kehilangan nikmat daripada orang lain. Timbul harapan supaya hilang nikmat daripada orang lain, itu tidak baik, itu tidak molek. Itu bukan mahmudah, tapi itu mazmumah, sifat yang mazmumah. Walaupun perbincangannya dia lebih daripada itu, cuma makna secara umumnya begitu. Wala tanajashu, janganlah kamu melakukan najj. Najj ni dia ada makna dia dalam bahasa Arab. Najj ni maknanya yang kita sebut, kalau dalam bahasa mudah makna menipu lah. Okey, bagaimana ulama menghuraikan tanajashu juga dalam bentuk bina musyarakah. Janganlah kamu saling melakukan najj. Apa najj dalam bahasa Arab? Ia ini menawarkan harga yang tinggi terhadap sesuatu barang bukan dengan maksud untuk membelinya, bahkan ada maksud penipuan dan helah jahat di sebalik itu. Ini dia manipulasi harga. Kadang-kadang dia pakat dengan hak jual, dia pakat dengan hak jual tu. Jadi ketika orang nak beli, dia pergi tawar dengan harga yang mahal. Dia tahu dah kawan tu memang titik dari mulut nak tu, nak barang tu. Jadi sepatutnya 15,000, dia kata amon nak. Boleh kau gini lah kat ambo kau 17. Dia tidak nak beli pun. Jadi kawan tu kata gini, hak tu nak tadi muka dia tak ke 15 misalnya. Dia berkata gini lah 17,5 lah kamu. Jadi naik harga. Dia adalah perkiraan dia, mana dia angkat harga tu seolah nampak macam menawarkan harga untuk beli, sebenarnya tidak untuk beli, tetapi untuk menipu, untuk angkat harga barang. Jadi kalau sekiranya kawan tu beli dengan harga 17,500, dia akan boleh lah 1,200 ke dia. Tu ya maksudnya. Ini menipu lah. Sebab tu setengah ulama kata wala tanajashu ni kita terjemah tu, jangan menipu dalam bab jual beli. Tu sebenarnya salah satu bentuk penipuan. Bentuk penipuan dalam jual beli ni banyak. Bentuk penipuan ni banyak. Ini salah satu bentuk penipuan, iaitu penipuan secara najshun. Najshun ni maknanya dia angkat harga barang dengan maksud dengan helah jahat. Dia bukan nak beli pun. Imam Nawawi menyatakan asal kalimah ialah al-istitharah. Asal kalimah najsh ini adalah al-istitharah, iaitu membangkitkan atau merangsang. Jadi asal kalimah an-najsh. Jadi tanajashu ni masdar dia, asal dia ketika dia sulasi lah, najshun. Najshun ni dia ada makna istitharah. Dalam kalimah tanajashu tu dia ada makna istitharah, iaitu membangkitkan atau merangsang orang jadi nak beli barang tu biar dengan harga mahal pun. Gitu. Dengan cara nampak ada tawaran tinggi harga tu. Jadi orang yang membuat tawaran harga yang tinggi itu sebenarnya dia menipu. Dia bukan nak beli, tapi sengaja dia nak angkat harga yang tinggi, menyebabkan orang teraniaya orang lain. Jadi kawan ni pun ada dah biti semua terpaksa lah pergi jual motor, nak cukup lah gitu misalnya. Tapi harga tu sebenarnya tidak begitu, dia tidak nak beli pun. Jadi hak ni tak boleh. Ini bahaya. Bahaya tu dari sudut mana? Selepas berlaku urusan jual beli. Kalau dia tahulah sebenarnya kawan tu tawar, katakanlah dia tahu bahawa harganya tidak setinggi itu, bahawa orang yang tawar tak kecek depan dia sama dia, katakanlah dia tahu apa yang akan jadi, akan timbul permusuhan, dia akan benci kepada orang jual tu, penipu. Macam-macam boleh berlaku. Setengah-setengah orang tu yang tak boleh kawal perasaan dia bila dia rasa dia tipu, tak boleh kawal. Di situlah mula timbul gejala-gejala yang tidak baik. Di situlah mula timbul aja. Masyarakat ni dia rosak dalam benda-benda begitulah. Setengah orang boleh sabar kena tipu, tak boleh sabar. Seperti mana ada saya sendiri tu beli kereta, beli kereta tidak mahal, 3,000, 4,000 gitu, 3,500 beli. Tapi kalau kawan-kawan ni syarah parok tu, beli buat klik apa tu mati dah kereta tu mati dah. Bila tu mati juga banyak perkara lah masalah timbul. Akhir sekali meleh kereta jual sekata-sekata, tak nak agak.
Kita tolak, dia kata duit habis. Nak pergi minta dengan orang lagu tu. Kita nak pergi minta. Habis homo lah kita minta, dia tak akan beri. Moga dia niat tak boleh tu. Bila saya sendiri pun terlibat tolong dia sampai telefon ke kawan tu. Anak-anak dia kata lama dah ayah dia mati, pemilik kereta. Dia juga boleh. Macam mana pun kawan dia jenis tu lebah lah gitu ya. Jadi benda-benda pada dia tahu sangat. Tak kau nyanyi 3,500 tu hilang dalam masa beberapa hari. Apa tu kereta tu banyak masa apa berasa kereta teruk. Jadi benda-benda gitu bahayalah, itu penipuan. Itu tak sabit ni. Tapi nak ayatnya kadang-kadang cakap seseorang tu. Cakap tu lebih-lebih doa tu. Jadi kawan ni pun tak ada pengalaman dalam urusan, boleh terkena lah. Ini hak tu bukan termasuk dalam najs, tapi penipuan juga orang panggil. Ni pun salah satu bentuk penipuan dalam muamalat. Dia beza mengikut ulama. Kita tak sebut dengan sebut lain. Katakanlah kita nak jual kereta, kalau ada lah kita rasa kekurangan, kita tak sebut, boleh kira lagi. Sebab kita orang itu terawih, orang itu boleh. Ni kita sebut benda yang tidak betul. Misalnya kereta tu ada masalah, tapi kita tak sebut. Kita kata terang, kita puas dia cek dengan mana-mana komen, kita kata tak apa, tapi kita tak sebut. Tapi kalau dia tanya kita ayat, tapi kalau dia tak tanya kita tak ayat. Satu tu boleh kira lagi ulama tu. Sebab apa? Sebab dia tak sebut, orang tak angin nipu. Cuma dia tak ayat. Kalau kawan tu tanya, kawan tu tanya lagu mana anjing ni, titik dah kau misalnya. Dia kata dok pada hati titik basuh. Tu tak boleh lah. Sebagai contoh. Tapi kalau dia tak ayat, kawan tu pun tak tanya, dia je peluang kawan tu cek, mana jelas. Tu bak lain. Hak ni memang sengaja. Dia sebab tu ulama kata menipu ni dia mesti dengan sengaja. Niatlah setiap amalan kan dengan niat. Dengan niat ni maksudnya buat tu dengan niat. Kalau dengan tidak niat, tidak maksud gitu, itu bab lain. Jadi innamal a'malu binniyat tu, setiap amalan tu nak kira dosa pahala dia berdasar pada niat. Sebab ada juga amalan jahat tapi tidak diniatkan, tak apa, misalnya dia ngigap, sepak saing dia sampai patah gigi misalnya, tak dosa. Sebab dia tidak dengan niat, dia tak khabar. Tu dia tidak kira niat, tu tak kira dosa lah. Masalah kena diak pampasan tu suku. Tu suku tu, tapi dosa dak. Sebab dia tak sengaja. Tak sengaja mana dia tak khabar, dia duduk tidur. Tu tidak termasuk innamal a'malu binniyat, tu tak termasuk. Sebab dia tidak sengaja, walaupun mati. Kata mati ya, sepak tu kena molek atau hubuk punah, kata-kata dak. Mati. Tak dosa, tapi dia kena bayar. Pampasan itu bab lain. Nak kata dosa dikira sebagai pembunuh, tidak. Masih diterima penyaksian dia, boleh jadi saksi lagi, tidak kira fasik, tidak kira gapo lagi. Sebab apa? Sebab dia buat bukan dengan niat. Tak niat buat ada keadaan sedar, dia tak khabar, dia tidur. Itulah Nabi sebut tu innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan manusia nak kira rasa pahala kena niat. Niat tu buat ada keadaan sedar lah. Bukan kata sahaja aku bunuh, tidak niat gitu. Tidak niat gitu. Niat ni maknanya dengan sedar, dia buat dengan sedar lah. Dengan sedar. Tak okeylah niat lagu tu. Sahaja aku pukul dengan kayu 2-3 baru jadi. Tidak gitu. Tu rasmi telajak lah. Gitu maksud dia. Jadi mengikut Imam Nawawi, dia kata dalam kalimah tanajashun nash ni dia ada makna istisarah, ada makna merangsang orang supaya orang tu beli dengan harga mahal barang tu secara khususnya. Jadi hak ni tak boleh lah. Dia mengikut. Jadi dalam huraian kenyataan Imam Nawawi tadi, orang yang melakukan perbuatan najs ini, yakni najs ni, yakni menawarkan harga tinggi bukan dengan maksud untuk beli, sebenarnya orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan yang kita sebut tadi, sebenarnya mereka merangsang orang lain membeli barangan dengan harga mahal melalui kempen yang keterlaluan, dan ada unsur penipuan dalam kempen tersebut. Tak boleh. Kalau siapa peringkat menipu, tu tak boleh. Tak boleh. Misalnya sebagai contoh ni kita sebut ni, sebab benda ni penipuan, ramai ada kena ni. Kadang-kadang kita nak pergi buat urusan, lagu mana ni ada kontrak ke tidak, setahun dia kata tak ada. Bila kita langgar beli lah. Bila kita nak tolak wali tak boleh, dia kata kena setahun. Kalau awak bayar lebih awal daripada setahun, awak kena penalti 200-300 misalnya kata. Benda tu banyak kan berlaku. Masa kita tanya dia kata tak ada. Itu penipuan. Jadi orang beli dia tidak nak tengok dia punya agreement dia tu, baca daripada muka surat ke muka surat. Tapi persoalan orang tanya tu, bagi dia itu penting. Apakah saya nak langgar apa-apalah kita kata.
Ada agreement ke? Ada kontrak tak setahun? Yang mana kalau sekiranya saya beli, katakanlah guna sebulan misalnya, terus saya nak tolak, saya boleh ke? Benda tu lama kan kena? Lama kena. Jadi penjual kata tak ada. Awak nak tolak boleh tolak selalu. Tiba-tiba bila nak kita tolak, tak boleh dia kata. Sebab apa? Terlalu awal sangat. Dia kena setahun baru boleh tolak, baru boleh kita nak mati tu dia punya kontrak itu. Kalau nak lebih awal, aku nak bayar 2-3 ratus. Jadi hak tu jelas penipu tu. Jelas tu penipuan. Jadi kalau gitu dia boleh menimbulkan rasa tidak senang. Rasa tidak senang. Siapa saya tengok tu, siapa dia gerembah atas meja kawan tu barang tu. Dia gerembah, kejut habis orang. Lepas tu kita tanya apa tu? Menipu dia kata kejut. Itulah jadi. Enggak setara tu kalau mungkin setengah hari hilang sabar, boleh balik meja. Boleh berlaku kita kata baloh, gocah dan sebagainya. Cuba fikir. Lepas tu kalau banyak masalah lah kita betul tujuan Nabi tekan itu. Dah ni Nabi kait dengan agama. Wala tabaghadu. Jadi dalam seterusnya wala tabaghadu. Wala tabaghadu ni makna dia sebenarnya kalau kita sebut secara nikah, janganlah kamu saling membangkitkan perasaan marah. Buat sesuatu nak suruh orang marah. Buat sesuatu biar jadi orang tu jadi berasa nak marah. Tak boleh. Tak boleh. Janganlah kamu saling membangkitkan kemarahan. Itu makna wala tabaghadu. Bukan semata-mata janganlah kamu saling memarahi, tidak. Janganlah kamu membangkitkan perasaan marah orang. Dah kamu tahu dia ni sensitif dalam bab-bab. Jangan kamu cuek lah tu. Jangan cuek lah tu, tak boleh. Mana agama ni jaga kemaslahatan manusia, keamanan siapa tahap tu. Kita tahu dah kawan ni. Tama-tama kalau musim politik, kena boleh ingat dia banyak dia sensitif maksudnya. Dalam waktu-waktu lain kena jaga. Sebab kita ni sesama Islam tak ada kita nak balas. Kalau nak balas notis pun sahabat dengan orang kafir sanggup mati tak apa tu. Ni kita nak tetok rebeh lengah-lengah rebeh bau. Sama Islam benda kecil je. Tak padan kadang-kadang. Kadang-kadang ya ni boleh berlaku di jalan raya. Saya sendiri pun pernah kena. Kita silap kona, marah. Turun kereta kat kita penuh atas kereta, jatuh belakang. Kalau nya turun jadi lagu mana? Muka betul atas kereta tu, jatuh belakang. Hak tolong ada seorang atas kereta tu. Cuba gambarkan lagu mana. Dia mahu gang katak pintu kereta kita. Kalau kita jenis buat supaya dia juga ngah duk belakang tu tak mudah kalah juga. Kata biarlah, kata pelik apa pun jasa tu. Cuba fikir dia dua orang aja. Tapi kadang-kadang manusia dia tak fikir. Kalau turun lah, kalau turun lah atas kereta dia dua orang kita pak lagu mana jadi. Tak kan nyanyi. Tak nyanyi ni nyanyi kita. Tu ya, tapi nak ayatnya. Benda tu bahaya sebab tu. Kena fikir hati Nabi nak aja. Enggak kesalahan tu kadang-kadang boleh berlaku atas jalan raya ni. Kesalahan dia kita jaga setara mana pun boleh berlaku. Cuba fikir. Kita kena fikir pula setengah-setengah orang berhadapan dengan kita ni. Dia bersedia main panjang, kata-kata main panjang. Tak sudah situ lalu. Dia ingat nak muka tu macam-macam lah kita fikir. Sebab kita ni tak ada nak main panjang benda-benda lagu tu. Jadi benda-benda gitu kalau tak fikir gitu dia masalah. Cuba tengok contoh. Kita kata zaman Nabi Aus dan Khazraj, dia sebut sapakih, seekor kambing, masyhur tu dalam mana-mana kitab pada sebut kisah seekor kambing beratus tahun baluh. Gimana kami alik ni orang tu pun nak marah. Jadi kata benda tu boleh susah dengan ganti ya. Dalam kekor ganti tu je boleh susah mudah benar ya. Tapi tak ada lah perasaan. Dia berasa kurang, tak cukup, macam-macam dia mari syaitan. Hak tu Nabi ya. Jadi jangan buat, kena fikir. Kalau orang buat kita rasa lagu mana. Jadi apa yang Nabi sebut ni demi untuk jaga keamanan. Sebab apa? Kalau negara tu tidak aman, kita kata seperti Iraq sekarang ni. Bagaimana nak boleh membangun minda raya dia? Bagaimana boleh nak membangun masyarakat dia? Dia siapa ke tahap itu? Siapa polis pun orang tak heran. Askar pun orang tak heran. Apa akan jadi? Dan peperangan ni suatu benda yang biasanya berlarut teh. Hak tu jadi benda-benda gini apa yang Nabi kena ingatlah apa yang Nabi sebut. Sebab Nabi sebut ni hakikatnya wahyu. Bila kata wahyu, kita kena tengok dalam konteks wahyu. Apa yang Nabi sebut ni kita tengok dalam konteks wahyu, bukan kata-kata kita. Kalau kata-kata kita dia tidak bersifat berpandangan jauh. Tapi hak Nabi ni bukan sekadar berpandangan jauh, tetapi luah, makna dia tu luah. Itu sifat mana hadis sebab dia wahyu. Walaupun sifat marah itu sendiri adalah tabiat kejadian asal manusia.
dan ianya tidak berkait dengan larangan syariat, tak dosa ada sifat marah tu. Kita tak dosa gitu. Bahkan kalau tak ada sifat marah ni bahaya ni. Bila tengok sesuatu rasa nak marah, waktu tu memang dia kena ada. Dah waktu tu tidak hukumnya hukum secara tabi'i, secara biasa manusia kena ada tu. Tetapi bagaimana kita nak salurkan kemarahan kita tu biar kena pada tempat? Nak pergi perang lagu mana kalau tak ada perasaan nak marah? Tak ada perasaan geram, tak boleh pergi perang lagu tu. Dia kena tetap ni siapa putus. Enggak, kalau tak ada geram dia tak marah dia tu. Jadi bukan marah tu sendiri, tapi bagaimana disalurkan marah itu. Sebab marah yang terbiar, marah yang tidak terkawal ni dia bahaya. Dia boleh bakar rumah kalau dia nak marah bini, lepas tu tak menyesal. Bakar rumah, sembah asid dan sebagainya. Itu kan apa tu? Itu maknanya kita kata contoh manusia yang gagal kawal perasaan. Ketika tu ya, lepas tu tak menyesal tu tak jangan kira. Supaya ada kisah berlaku kan. Ini guru saya cerita lah masa saya duduk ngaji tu. Baru ya. Anak dia goreh kereta. Kereta dia baru goreh kereta. Dia nak marah dia goreh tangan anak dia dengan katanya dengan duit ya. Tapi takdir Tuhan ni jadi borak siapa kerak tangan anak dia. Kisnya anak dia mana goreh kereta dia. Cala kereta dia. Dia nak marah. Sayang kau kereta. Padahal dia tahu sangat tu, tapi sekali turun tu. Sebab tu Nabi kata as-sabru fis sadamatil ula. Sabar ni ketika terjadi tu mula-mula jadi duduk tengah panas, masa tu sabarnya. Dia klik rumah makan nasi tidur punya hilang tu tak kira tu. Masa tu kalau boleh sabar. Kalau tak boleh sabar masa tu, ni lah bahaya ni. Pelbagai perkara boleh berlaku. Misalnya ada berlaku satu kini hak dekat dengan kita tahulah, hak saya tahu. Benda ni tak masuk dalam akhbar. Dia pekong bini dia nak marah ke bini dia. Dia pekong bini dia dengan sawah tu nasi. Jadilah ke mana bini dia? Cacat mata. Dia pekong. Lepas tu tak menyesal tu ekil. Tapi muka bini jenis pesen orang kapung tidak report. Kalau report maksud J untuk lelaki lagu tu. Dia pekong, dia nak marah ke bini dia. Rupanya bini dia kata sebelum ni pekong dah dengan telefon, tak kena dia leak. Sebelum ni pekong dah dengan telefon. Apa tu kita boleh tak kawal padahal benar je, benda biasa ya dalam hangon. Tu. Lepas tu menyesal tu tak jangan kira. Itu benda-benda gitu. Namun yang menjadi tumpuan hukum adalah sebab dan implikasi marah, sebab marah. Kalau kita nak marah kerana agama, sebab tu tak apa. Marah. Lepas tu tumpu dia mana implikasi. Marah ni jadi lagu mana? Istilah kekal tu. Sebab tu Nabi tak pergi. Kalau nak marah pastikan sebab tu biar munasabah. Dan kita kena tengok nak marah tu biar kadar yang munasabah. Takut kalau marah berlebihan kepada yang tidak sepatutnya berlebihan, implikasi dia tu buruk. Misalnya terak, cerah bini, tolak tiga. Lepas tu gede implikasi dia. Duk pening. Akhir sekali macam-macam dia buat pada bini dia, takut dia kat orang lain. Itu benda yang berlaku dalam masyarakat. Masa sebut tu tak khabar. Hatu Nabi tak pergi. Sebab tu dia marah ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, marah ni dia ada cara dia. Dalam hadis pun sebut bila nak marah tu kita kena supuh pada syaitan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kerana hak tu asal yang menyebabkan kita jadi marah melebihi had itu. Kerana marah digambarkan dalam hadis bagaikan api. Bila api ni ada asap, bila ada asap manusia tak nampak di sebalik asap. Tapi dia marah dia tak nampak implikasi dia. Tu. Sebab tu Nabi kata al-ghadab nar. Marah ni api. Apa maksud marah tu api? Sebab api kan dia ada asap. Biasanya api dia ada asap. Bila asap kita tak nampak. Tangi marah tu dia tak nampak ke apa. Pada hadiah ni yang kira lah. Tangi dia tidak marah tu, kalau dia kecek bak ni kan sedap kan. Kalau dia kecek dia ni motivator, counselling. Tapi counselling pun tangi nak marah, tak nak kawal juga manusia kan. Sebab tu bahaya. Jadi hak ni untuk peringatan kepada kita semua. Wala tadabaru. Wala tadabaru. Janganlah kamu saling bermusuhan. Itu makna dia. Makna asal dia, janganlah kamu saling membelakangi sesama kamu dengan maksud memulaun yang melebihi 3 hari dan menahan hak yang sepatutnya beliau dapat dalam Islam seperti ucapan salam, ucapan tashmid, ziarah dan lain-lain lagi. Jadi dengan sebab kita balah ni tadabaru ni Nabi bahasa hadis. Tadabaru ni maksudnya paling belakang jumpa tak kelih, hui belakang. Maka dalam hadis sebut kita ni
dengan orang ni, tanda hormat kita bagi muka pada orang, bagi muka. Orang kita pun kena bagi muka, bukan bagi belakang. Bagi belakang ni benda tidak beradab. Sebab tu Nabi guna gitu tu. Sebab tu kita kadang-kadang kalau paling pun orang pun rasa tak sedap. Sebab apa? Itu fitrah manusia, faham gitu. Sebab belakang-belakang punggung kita kata ni benda yang tidak berapa molek lah, setengah-setengah keadaan. Jadi sebab tu Nabi guna istilah gitu. Sebab tu ulama kata kalau dia tak paling punggung, kalau dia tak paling belakang tapi dia balah, tak tegar siapa, ngadak muka tapi balah, tak boleh juga, termasuk juga dalam hal ni. Ataupun depan orang dia buat tapi dia kecek tu nyekik lah, nyekik, tapi sebenarnya dia balah. Perasaan marah tu tak hilang, dia masih tak maafkan sahabat dia tu misalnya, walaupun dia tidak tadabaru, tidak paling belakang, termasuk juga dalam hal ni. Kerana Nabi sebut tadabar paling belakang biasanya manusia ni kalau dia balas kat, boleh-boleh malah jumpa, kalau jumpa dia lari, dia tahu belakang paling jalan lain. Itu asalnya makna begitu. Jadi hak ni maksud tu terjemahannya, kalau kita terjemah biasa, janganlah kamu mana bermusuh-musuhan. Kenapa ulama kan sebut 3 hari tu, walaupun dalam hadis ni tak sebut 3 hari. Kata tengok dalam hadis lain, kita nak balas ni kalau dalam 3 hari tak apa lagi. Orang panggil waktu bertenang, nak mikir, ambil peluang biar sejuk, tak 3 hari tak sejuk lagi, belah mana benda. Itu asalnya begitu. Mana bila sejuk tu jadi kadang-kadang pengalaman kita sendiri. Saya sendiri duduk asrama lama masa sekolah itu. Tak, kita tengok guru kita sampai bergocah dadang-dadang. Adalah asrama biasa bersama jateng. Tapi esok kesal ya boleh. Sekarang gitu tak apalah. Payuh kita nak supaya tak ada rasa rasa enak baru. Payuh tu, nyada tekih tu. Nyada tu. Sebab tu Nabi kata jangan lebih 3 hari. Sebab kalau lebih pada 3 hari dia jadi tak molek. Tak ada kebaikan tu. Tak ada kebaikan. Payuh tu kira-kira tu. Tidak ada rahmat tu. Kalau lebih daripada 3 hari maknanya tidak ada rahmat tu. Itu maksud ulama Nabi tak 3 hari tu. Maknanya jangan siapa lepas 3 hari dia jadi timbul masalah lain. Lepas tu ulama bahas juga, apakah makna 3 hari itu tahdid 3 hari, setakat 3 hari tak boleh lebih 4 hari ke lagu mana? Tak, ni dalam kih-kih biasa. Kih-kih biasa tu. Mana dalam kih-kih lain misalnya kita pulau dia, kita tak baik dengan dia siapa lama, kita takut tak akan tegur kecuali mu tinggal maksiat ini. Apa-apalah. Dengan maksud tu. Dan dalam hati kita bukan maksud nak balas dengan dia, bukan maksud benci pada dia, tapi nak suruh dia sedar. Kadang-kadang setengah-setengah manusia ni kadang-kadang dia berubah dengan cara begitu. Sebab tu ulama kata kita kena tengok lah. Kita kena tengok. Misalnya kadang-kadang kita misalnya dengan ayah kita, misal sebagai contoh, boleh sengaja kita tak klik misal sebagai contoh. Ada ulama sebut walaupun ayah sendiri. Katakanlah ayah tu ada, ayah kita ni ada perangai tak molek lah dia kata. Kita rayak kali rayak, kita pun tak klik. Tujuan dia terasa kita tak klik ni, kita tak kenal perbuatan dia hak jelas tak molek. Duit kita kira. Duit kita kira. Tu lain. Biar dia perasa maksud gitu. Sebab manusia ni kadang-kadang dia perlu gitu setengah-setengah keadaan. Setengah-setengah hari dia perlu. Sebab tu ulama kata hak 3 hari tu tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Jadi penting tu kita faham gitu tu. Sebab setengah-setengah hari dia pegang setelah 3 hari. Bila tengok balik tengok. Lebih 3 hari. Tak boleh waktu email dah Datuk ni kata. Tak kebahaya, tak kebahaya lagu tu. Ustaz ni tak tegur kawan tu balik, tak tahu kawan ni pasal mana lah. Lebih 3 hari tak lewat email. Sudah fasik tu ustaz ni kata. Sudah asi pelaku maksiat ni lebih 3 hari, 3 hari. Dak kena faham molek. Batu ulama kita kata bukan secara mutlak. Tengok keadaan dia lekih biasa, tak boleh. Kih biasa, kih benda tak masalah lah. Boleh sesat dengan gati sikit ya kita kata. Ikutlah apa saja tu boleh kias diri lah. Tapi kalau lekih agama seperti Nabi. Sahabat dia 3 orang tu tak pergi perang dalam peperangan Tabuk sampai 40 hari. Hari ke-14 tu Nabi arah berdasar pada wahyu Nabi arah supaya isteri dia balik rumah dia, tinggal tu lelaki dia seorang. Nabi suruh berpisah dengan isteri dia. Isteri dia berpisah dengan suami dia, kenapa? Arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu lebih dah 3 hari. Memang sahabat pun tak tegur sebab Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi tu. Tu dalam agama sebab tak pergi perang ni berat. Misalnya kalau kita kata sayang kita tak semaya, tak cakap raya. Tak semaya. Kalau semaya pun tak cukup 5 waktu. Kitanya baik dengan dia ajak kecil lagi misalnya. Payah nak balas saya baik ni. Tapi atas rasa agama kita buat gitu misalnya. Lebih 3 hari tak apa lagi tu. Tapi kena rancang molek. Kukuk mana pun dia bukan maksud untuk putus. Kalau tak boleh ni jadi putus, dia tak putus. Dia tak boleh putus sama Islam ni. Tak boleh. Sebab sesama Islam ni kalau putus dia tak ada kebaikan, tak boleh.
Sebab kita nak balah, nak gapo pun dengan orang Islam ni tak boleh. Kukuk mana pun. Sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang berkecuali dalam peperangan yang berlaku, antara satu tak sih. Sebab ni Islam juga. Kuk mana dengan Islam tak boleh. Nak perang ni dengan orang kafir. Orang kafir pun bukan sebarang orang kafir. Bukan semua jenis kafir juga. Jadi kita kena ingat itu ajaran agama sebenarnya. Dan ajaran agama sebenarnya sesama Islam ni dia tak boleh kita memutuskan hubungan. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia teruk setara mana pun tak boleh. Mesti ada sudut yang kita kebaikan dia, mesti ada. Ni kalau kita putus tu tak ada rasa kebaikannya. Tu. Jadi benda-benda gitulah. Jadi di situ Nabi nak ajar kita melihat potensi baik yang ada pada orang. Hak tak baik tu biarlah. Sebab tu Nabi tak membangkitkan kemarahan tu apa? Sebab menyebabkan banyak kebaikan dia kita tak boleh ambil. Banyak kebaikan ada pada dia tak boleh kita. Dia nak marah sekarang kan? Dia nampak tak oleh. Tidakkah rugi? Rugilah lagu tu. Cuma Nabi sebut secara khususnya dalam ini sebagai contoh. Itu dalam iman Abu Raya, iman Nawawi. Bila kita balah lebih pada 3 hari, menyebabkan hak dia tu tak ada. Misalnya sepatut jumpa dia kita beri salam, tak ada jadi. Itu hak tu. Tu. Hak yang dia dapat sepatutnya kita beri salam. Salam-salam ni doa kesejahteraan. Tak ada, dia balah tak ada. Begitu juga kalau bersin kan kita ucaplah ke dia apa-apa yang patut berdasar pada hadis Nabi, ziarah dan sebagainya ketika dia sakit. Ni orang kita ni setengah-setengah tu balas siapa nak mati tak gitu. Dia mati, dia sakit pun tak gitu. Apa tu? Kadang ada kis tak belah mana, kis tanah Yalah tanah ni besar, dia ambil tanah ataupun dia tak bayar hutang kita, dia pernah tipu kita sekali. Padahal kita tahu dah dia tipu tu kerana dia terdesak. Tipu ni ada juga tipu kerana jahat, semua ada juga tipu kerana terdesak, ada juga. Ada juga kita kena klasifikasi. Sebab tu ulama dia klasifikasikan hasad itu kepada 5 kategori. Kita boleh tengok. Jadi perlu tu kita marah pun kita kena orang ni marah kenapa? Kita perlu tahu. Sebab apa? Supaya kita boleh layan. Sebab orang marah kih agama dengan marah kih biasa, dia tak serupa. Kita kena layan dalam agama, tak serupa. Dia tak serupa. Sebagai contoh kita kata, seorang tu mencuri kerana terdesak, dengan orang curi kerana jahat. Dia cukup dia curi juga. Dia tak sama hukum dalam agama. Orang curi kerana nak makan. Nak makan tak boleh curi. Tak siapa kena pekat-pekat tangan. Tak siapa. Dalam pekah kata tak boleh pekat tangan. Curi kerana nak makan. Bukan curi kerana nak jadi kaya. Sebab manusia kalau tak makan kadang-kadang boleh bunuh diri. Kau berlaku dibaca kan? Tahu anak dalam sungai apa? Ada masalah keluarga, tak ada makannya. 3 hari dah. Orang kapal dia cerita, dia minum. Anak dia kecil lah, dia isak susu lagi, dia minum air teh 3 hari dah. Tak ada piti. Laki dia alergi. Dekatlah dengan sekolah saya. Dia siapa pekat tahu anak dia dalam sungai mati. Siapa tahap tu? Benda ni banyak tahun dah berlaku, tapi nak ayatnya dia boleh jadi gitu. Dan jadi sebab itulah dia bila berlaku nak siapa kat tangan pun dia banyak tu proses tu sebab faktor jadi curi sebab apa. Banyak pula dia tengok. Jadi kita pun begitu juga bila tengok orang marah pada kita kena tengok juga. Takut tak kena kita. Banyak perkara tu kita kena tengok. Jadi benda-benda gitu kadang-kadang di luar kawalan kita. Kita tak mikir dah. Kita cakap nak balas lah. Jadi hal tu tak boleh. Jadi kena ingatlah tada baru ni walaupun asal makna dia asal sama-sama paling belakang, tetapi dia tidak maksud gitu sebenarnya. Dia lebih bermaksud mana jangan bertengkar, jangan balas, jangan bermusuhan. Sehingga ulama sebut dalam syarah-syarah dia kata hak ni Nabi kita kena kaitkan dengan hadis hak 3 hari. Tak boleh. Kalau dia tak, jangan lebih pada 3 hari. Dalam tempoh 3 hari tu tak apa lagi. Kerana itu peluang untuk kita berfikir. Sebab manusia ni kadang-kadang masa berlaku dia tak boleh nak mikir selalu. Beri peluang kepada dia. Jadi makna tu nak minta maaf lah. Kalau berkait dengan hak orang tak boleh. Misalnya sebagai contoh lah ni kata kih langgar lagi. Tu jelas tu haram tu tak boleh. Walaupun tidak sengaja pun. Sebab tu tak boleh. Tepuh lagi awak tak tahu gitu. Ya kawan ni tak tahu lagu mana. Dia hak tu tak boleh. Nampak sangat biadab, nampak sangat tu tidak ada kehormatan orang Islam. 3 hari lepas betul-betul depan saya lah. Cuma tak ingat nombor kata pesona. Dia tepuh kau tu Allah nyaya. Saya tengok depan mata. Memang salah dia. Dia buti sebentar dia tengok kau tu bangun dia kau tu bangun tu motor tu tak boleh teruk dah kau tu walaupun boleh bangun muka dia jatuh tengah jalan takutnya mari kereta lain.
Saya berhenti tak ada nak ambil nombor. Tu haram dosa tu. Itulah benda-benda gitu akan datang, akan disiar semula dia punya video tu dalam hadis sebut. Kita akan tengoklah orang ni rupanya tupuh aku dulu. Nak pakai tinggal begitu. Tak boleh tu. Jadi benda-benda gitu tu berkait dengan orang dia tak sesat dengan kita klik taubat semaya bekok dari dia tak sesat. Tu kena ingat benda-benda gitu. Asalnya Nabi sebut wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebahagian kamu jual di atas jual orang lain. Umpamanya penjual berkata semasa akad majlis, semasa dia nak akad jual beli, batalkan urusan jual beli ini, saya akan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Atau pembeli berkata, batalkan urusan jual beli ini, saya akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Ini tidak termasuk urusan tawar menara. Dalam jual lelong itu muzayadah tu aku tak kira. Urusan muzayadah jual hak lelong tu memang dia bidan nak paling tinggi tu bab lain. Dia lah urusan hak tidak berkait dengan urusan jual muzayadah ni, jual secara lelong ni, ni tak ada. Jadi hak ni sebenarnya sama ada dalam bentuk penjual kata dalam akad majlis. Padahal kira-kiranya setujulah kedah, cuma tidak berlaku qab saja lagi. Dalam istilah fiqh dia panggil qab. Misalnya orang jual tu kira-kiranya urusan dia ni sebagai penjual lah, pemilik barang. Pemilik barang. Dia jual dah kawan tu, cuma tidak qab. Qab ni maknanya tidak bayar duit, tidak ambil barang, tapi sesat. Urusan khiyar majlis tu sesat. Tiba-tiba dia pergi batal tu. Ini hak jual barang lain ni, jual barang lain. Penjual lain pula. Ini sama-sama penjual. Ini masalah penjual lah. Penjual ni jual barang pada orang ni kira-kiranya sesat dah. Cuma tidak bayar duit lagi. Mari hak jual lain. Dia kata beli dengan hamba. Dia kata beli dengan hamba. Hamba tak apalah, kata muka hamba, muka kedai tak sewa, murah 5 riyal. Lagu mana perasaan penjual mula-mula? Kira-kiranya kau tu nak ambil dah barang dia. Tapi dengan penjual lain, mari foto terik kita kata. Istilah kita foto terik tu dah. Sedangkan kawan ni sesat dah sebenarnya. Memang kawan tu nak dah. Cuma tidak berlaku qab. Qab ni maknanya tidak berlaku bayar duit dan tidak berlaku ambil barang. Dia istilah kita, tidak berlaku yadam biadin, tak berlaku lagi itu. Mana kawan tu pun tidak, contoh kalau nak beli kereta, kawan tu pun tidak ambil, tidak bayar PT lagi. Tapi kira-kira setuju dah. Setuju dah. Sesat boleh kira-kiranya akad majlis tu sudah. Kalau tak sesat apa sikit benar lagi. Qab, dia istilah ada qab, dia tak lagi. Mari hak jual kereta lain pula. Nah, katakanlah dia tak boleh, kecuali dia kena sesat dulu. Kawan ni sesat dulu, biar jelas dulu. Atau dengan istilah lain, biar dulu terbatal secara reda meradai dulu urusan jual beli, baru dia boleh sambung. Dia tak boleh ketika duduk dengan urusan tu dia pergi foto terik, tak boleh. Istilah foto terik kawan kita tetap memang balah gagah, tak boleh lagi, tak berkat lagi tu. Boleh juga dengan maksud ya ambil ba'du kau gitu. Selagi dari sudut ni pembeli ni kata. Pembeli pula kata. Misalnya saya apa ni? Saya akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Ini tidak hak tadi urusan penjual. Hak ni pembeli. Dia nak barang tu. Kawan tu pun kira-kira nak sesat. Dia kata jual kat hamba lah, hamba nak bayar mahal sikit. Tak boleh juga gitu. Tak boleh juga. Jadi tentu dah penjual ni akan terpengaruh. Kalau tekah 10 riyal barang tu, 10 riyal dia kata sekilo ikan ni, boleh dah dia kata. Jadi kawan tu tunjuk tu jadi benda tu tak boleh. Sama ada penjual bermasalah ataupun pembeli itu bermasalah. Itu termasuk dalam yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Karena ba'a yabi'u ni sebenarnya dalam bahasa Arab dia mustarak makna dia. Dia ada dua makna. Boleh dengan erti penjual, boleh dengan erti jual, boleh dengan erti beli dalam bahasa Arab. Ba'a yabi'u ni boleh dengan makna dia. Tak boleh berlaku. Jadi kalau kita nak beli barang keluar dia tengah buat tawar menawar, jangan ganggu. Biar dia sesat. Kalau masa tu kita pergi ganggu dia, foto terik kita panggil, memang dosa. Sebab apa? Dia boleh mengundang perbalahan. Macam-macam boleh berlaku. Ini kan kita tengok dalam masyarakat kita kan, berlaku bunuh-membunuh dalam kontrak. Janganlah tu kontrak tu belum besar. Pak jual beli ni Nabi kan benda kecil-kecil. Kontrak pun bagi foto terik benda tu setuju, cuma tak sayang lagi. Bagi foto terik.
Ikut mana pun, kecuali dalam ketika kita kata belum sampai ke tahap tu tak apa. Kalau kita tahu kontrak ke dia nak tengok siapa dia harga paling mahal, kalau tu tak apa tu sebab dia tidak tahu. Kalau tu tender terbuka tu bab lain. Ini bab lain. Ini bab siapa orang jadi terasa jadi nak marah siapa perekat bunuh. Kalau kes besar projek juta misalnya, tu je jadi masalah lah. Kalau begitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Seterusnya Nabi sebut wa kunu, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kerana Islam itu dia adalah saudara kepada, kerana orang Islam itu dia saudara kepada orang Islam yang lain. Apa maksud wa kunu ibadallahi ikhwana? Kunu ni dia fi'il amad. Jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Maksud dia berusahalah mencari dia, berusahalah mencari sebab agar kamu sama-sama menjadi bersaudara dengan masing-masing mengikuti segala suruhan dan larangan agama. Sehubungan dengan itu Nabi SAW menjelaskan lagi. Jadi maksud wa kunu ibadallahi ikhwana ni, apa maksud jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara, apa maksud? Dalam syarah-syarah hadis disebut maksud dia Allah suruh kita berusaha mencari sebab supaya kita ni menjadi bersaudara. Walaupun sebab ikhwana ni, akhun ni dalam bahasa Arab mana adik-beradik seibu sebapa asalnya. Akhukum fil Islam, kata saya ni saudara kamu seagama. Apa maksudnya? Kita isyarat pada kita ni walaupun tidak adik-beradik seibu sebapa, tetapi kita ni adik-beradik seagama. Jadi biar kita, tapi guna istilah akhu tu supaya kita terasa, supaya adik-adik sungguh, supaya adik-beradik sungguh. Itu cara agama dia guna begitu. Jadi wa kunu ibadallahi ikhwana untuk amalan kita, untuk amalan. Bagi kita nak amal dengan hadis ni, kita kena faham makna dia dalam konteks ni. Dengan erti berusahalah mencari sebab agar kamu sama-sama menjadi bersaudara dengan masing-masing mengikuti segala suruhan dan larangan agama. Jadi asas dia hanya sebab tu pasti sebab agama, jangan sebab yang tidak agama. Sebab tu kena pasti jangan bercanggah dengan agama. Kalau bercanggah, hakikatnya dia tidak boleh pahala, tidak termasuk dalam hadis ini, tidak jadi beramal dengan hadis. Sehubungan dengan itu Nabi SAW menjelaskan lagi. Nabi kata al-muslimu akhul muslim. Muslim yang sebenar adalah dia tu saudara, adik-beradik pada muslim yang lain. Kenyataan ini Nabi sebut ni wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi sebut pula al-muslimu akhul muslim. Nabi nak isyaratkan bahawa kamu bersaudara atas nama agama, maka jadikanlah juga saudara dalam bab muamalah. Kalau kamu boleh jadi saudara se-Islam dalam agama, dalam bab muamalah kena kamu ingat gitu juga. Bila kita nak berurus niaga dengan sesama muslim, sama-sama kita kena ingat dia ni adik-beradik kita ni. Untuk jadi molek dia kena ada tu, ingat gitu tu. Sebab orang ni, manusia ni kukuk mana pun dia tak akan wakil nak kepada adik-beradik dia. Talian darah ni dia kukuh, pertalian darah ni sangat kukuh. Jadi kita kena ingat gitu. Jadi rupanya ingat gitu tu, mengikut apa yang Nabi sebut ni, dia memberi kesan yang positif, yang baik pada kita. Jahatna lah manusia kalau adik-beradik kandung dia boleh khianat, dia boleh khianat, dia boleh wazal, itu memang jahatna. Jangan nak jumpa lagu tu. Walaupun ada. Wala yakhzuluhu, mana tidak boleh mengabaikannya tanpa membantu dan menolongnya jika kamu tidak ada halangan secara syar'i. Jadi wala yakhzuluhu, walaupun setengah-setengah terjemah biasa kata janganlah kamu hina dia, janganlah hinanya, tetapi sebenarnya maksud dia wala yakhzuluhu, jangan hina tu arti jangan abaikan dia. La yutruku, la yatruku, jangan kamu biarkan dia, jangan kamu tak cara dia, jangan kamu abaikannya tanpa membantu dan menolong. Kalau kecuali kita ada mana halangan secara syar'i lah yang munasabah, itu bab lain. Wala yakdzibu, dan tidak harus menceritakan kepadanya apa-apa berita yang palsu kerana itu dikira bohong dan khianat. Tak boleh juga. Bila kita bui maklumat yang salah pada dia, maka salahlah dalam tindakan dia. Bila salah dalam tindakan, maka banyaklah perkara buruk yang akan berlaku. Tak boleh tu. Jadi benda ni kita akan bincang semula ni. Saya nak sebut secara lafaz je dulu. Tu semula kita wal ird, apa makna ird? Tempat puja dan keji atau disebut sebagai maruah manusia. Hal ini kita kena jaga. Ini perkara yang kita kena jaga. Jangan kita menjatuhkan maruah orang, tak boleh. Jadi maruah ni tepat, kalau nak puji pun situlah, kalau tepat berasa hina pun situlah.
Itu makna maruah dalam konteks bahasa Arab. Ir ni maknanya tempat dia nak dedah. Kalau kita fitnah pada dia malu, dia nak tunjuk muka malu, nak dedah muka malu, dia ada makna gitu. Kita kena jaga. Jangan kita buat begitu pada dia. Jadi makna umum hadis ni insya-Allah kita akan bincang minggu hadapan, dan kita akan sebut lagi beberapa perkara lain mengikut pandangan ulama dalam konteks ni, bahasa dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh ambil panduan lah daripada kenyataan daripada ulama. Jadi makna umum hadis ini InsyaAllah kita akan bincang pada menghadap. Setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.